Kita intro dulu. Lepas satu masalah nak datang. Apalah nak jadi dengan negara kita ni, tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika saya dan rakan-rakan saya seperti YB Viral menyuarakan kebimbangan kami berkenaan dengan harga barangan yang pastinya akan melambung tinggi kerana polisi kerajaan pada ketika ini, ramailah anak-anak papa yang duk kata kami ini palatau. Dan tak kurang juga yang menghentam kami menyatakan, kau pergi berdebat dengan Rafizi tu kalau kau pergi sana. Kau pergi debat lah dengan Nazri Hamdan tu kalau kau hebat sangat. kami sabar je tuan-tuan dan puan sekalian, sebab kami tahu kami pastinya akan dihentam oleh mereka yang taksub, yang dah terminum air kaki kerajaan Madani ini semata-mata kerana menyuarakan tentang isu-isu rakyat. Tetapi sekarang ini satu persatu apa yang kami katakan sedang menjadi kenyataan. Kita backstory tuan-tuan dan puan sekalian. Semua tahu kerajaan kita ini merupakan kerajaan yang sangat tak mesra subsidi dan juga sangat suka menekan rakyat. Dan ini bukan kerajaan ekonomi Robin Hood tau. Anda dengar sini betul-betul Pertamanya sekarang ini kita tahu beberapa komoditi seperti ayam telah pun diapungkan dekat pasaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tahu subsidi diesel akan disasarkan dan antara pihak yang tak dapat subsidi diesel ialah lori-lori yang mengangkut ayam, mengangkut ikan, mengangkut barang makanan ini. Mereka tak dapat subsidi diesel. Kemudian kita tahu kerajaan telah pun menaikkan tarif elektrik dan akan menaikkan tarif air bermula 1 Februari ini. Dan kemudian lori-lori logistik juga termasuk dalam perkhidmatan, di mana dalam sektor perkhidmatan ini SST bagi golongan ini akan ditingkatkan kepada 8%. Semua ini tuan-tuan sekalian meningkatkan kos pengeluaran. Bila kos pengeluaran meningkat, pastinya harga barangan juga akan meningkat sebab pihak pengeluar, pihak peniaga ini akan menyerap peningkatan kos pengeluaran tersebut ke dalam keuntungan mereka. Jadinya tuan-tuan sekalian, secara logik akal lah, benda tak payah tunggu ekonomis yang power gila pun, budak tadika yang baru belajar pasal ekonomi pun, mereka tahu semua ini akan menjadikan harga barangan akan meningkat. Kita debat lah. Dan baru-baru ini kita dihadapkan dengan kenyataan syarikat MSM, iaitu pengeluar gula terbesar dekat negara kita ini, di mana mereka telah mencadangkan harga gula dinaikkan sebanyak RM1 bagi setiap kilogram. Sekarang ini harga dia RM2.85, dicadangkan naik kepada RM3.85 untuk setiap kilo, atas alasan harga gula dunia semakin lama semakin meningkat. Dan benda ini dah cukup merisaukan dah. Tengah tengok baru-baru ini tuan-tuan dan puan sekalian, para penternak ayam telah menyuarakan jangkaan mereka betapa harga ayam akan meningkat susulan peningkatan tarif air bermula 1 Februari ini. Dan ini pastinya sangat-sangat meresahkan tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab apa? Sebab ayam selama ini memang digunakan oleh rakyat Malaysia sebagai sumber protein yang murah dan cukup mudah untuk didapati. Majoriti rakyat Malaysia makan ayam. Jadinya, bila sumber protein yang memang murah selama ini tengok-tengok naik harga, jadi apa akan jadi kepada ekosistem ekonomi kita tuan-tuan dan puan sekalian? Apa akan jadi kepada B40 M40 yang selama ini mengharapkan ayam sebagai sumber protein yang murah bagi mereka? Tengok-tengok sumber protein ini pun bakal meningkat harganya hingga menyebabkan mereka hampir pasti tidak mampu untuk membeli ayam selepas ini. Tetapi anak dan papa kata, oh, dah apa nak beli ayam mahal? Pergilah kat jualan Rahmah, belilah ayam murah dekat situ. Tuan-tuan, jualan Rahmah ini bukannya tiap-tiap hari ada, dan bukan tiap-tiap tempat ada pun masalahnya. Dan kadang-kadang jualan Rahmah ini sebenarnya digunakan untuk mengaburi mata rakyat Malaysia daripada hakikat betapa harga barangan tengah mahal gila. Masalahnya, harga barangan tengah mahal tetapi mereka menggunakan jualan Rahmah untuk menutup mulut rakyat. Oh, tengok jualan murah lah, memang benda ni boleh dapat murah, kita je bodoh. Gila ke apa masalahnya? Ini semua kerja orang gila ni lah. Lainlah kalau benda itu tiap-tiap hari, tu lain cerita. Dan jualan Rahmah ini juga tak salah saya lah, digunakan untuk menipu kadar inflasi. Barang memang mahal tetapi mereka menggunakan data daripada jualan-jualan Rahmah seperti ini untuk mengaburi data inflasi sehingga konon-kononnya inflasi kita sekarang ini 1.5%. Padahal hakikatnya harga barangan sangat-sangat mahal. Dan ini sebenarnya diakui oleh Rafizi Ramli sendiri. Saya kongsikan satu video tuan-tuan dan puan sekalian baru-baru ini dekat sini, di mana Rafizi sendiri mengakui bahawa harga barangan makanan dan minuman bukan beralkohol semakin meningkat disebabkan oleh permintaan yang banyak. Letaklah harga macam mana sekalipun, rakyat tetap akan membeli. Konon-kononnya kata Rafizi, bagi ekonomis, bila permintaan ada, bermaksud harga itu okey. Kepala otak kau. Kepala otak kau. Kepala bapak kamu.
kepala bapak engkau. Dan inilah masalah dengan kerajaan kita, tuan-tuan dan sekalian. Kedangkalan mereka untuk memahami realiti. Mungkin mereka telah terputus daripada realiti sewaktu menjadi kerajaan. Tak seperti mana mereka menjadi pembangkang dahulu. Dan bila negara kita ini ditadbir oleh mereka yang putus daripada realiti ini, inilah jadinya tuan-tuan dan sekalian. Harga barangan naik, mereka buat targeti. Harga barangan meningkat, mereka katakan benda itu normal. Harga barangan meningkat, mereka kata jangan salahkan kerajaan. Padahal mereka ini dahululah yang duk sakan menyalahkan kerajaan bila harga barang naik. Betul tak Rafizi? Kalau Najib tak turunkan harga barang, kita turunkan Najib. Tetapi berbalik pada isu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah natijah yang sebenarnya kita tak dapat nak elakkan. Apabila perkara-perkara yang akan menjadikan kos pengeluaran menjadi meningkat, maka secara tidak langsung, secara asasnya, harga makanan, harga barang yang dikeluarkan juga akan meningkat. Dan benda ini adalah satu prospek yang sangat-sangat menakutkan, tuan-tuan dan puan sekalian, terutama untuk rakyat marhaen, rakyat B40 M40 ini. Dan sekiranya kalau betul harga ayam naik pada 1 Februari ini selaras dengan kenaikan tarif air, maka sakitlah kita. Sebab bulan Mac nanti kita akan menyambut Ramadan dan kemudian kita akan menyambut Raya Aidilfitri. Dan masa ketika nak raya inilah tarif air naik, tarif elektrik naik, and subsidi disasarkan, and kemudian harga diapungkan, harga ayam naik, diesel pun tidak lagi disubsidikan sepenuhnya. Kemudian budak sekolah baru masuk sekolah, and kemudian persiapan untuk raya. Allahu Akbar. Rasa macam sesak dari tuan-tuan sekalian. Sesak sangat-sangat. Saya tak dapat tidak mengenangkan bagaimanakah mak bapak B40 ini, terutama mereka yang miskin tegar, which is memang tak dihapuskan sepenuhnya oleh kerajaan. Macam mana mereka nak berhadapan dengan segala prospek yang menakutkan ini, tuan-tuan sekalian. Dan saya minta sangat kepada anak papa, tolong untuk pertama kali ini, jadilah cerdik sikit. Caknalah pada rakyat. Tak ada salahnya kalau anda kritik kerajaan. Benda itu tidak akan menjadikan anda penentang kerajaan, tidak. Anda kritik kerajaan sebab benda ini obviously tak betul. Anda kena betulkan mereka. Sebab dulu mereka duk sakan kritik kerajaan berkenaan barang naik. Sekarang kenapa anda tidak mengkritik kerajaan ketika barang juga naik? Kenapa nak jadi hipokrit? Harga barang naik begini, tapi pengumuman yang jelas pun tidak ada. Tindakan tidak jelas. Yang jelas, harga terus melambung naik. Kerana harga import naik. Memang betul harga import naik. Jadi di parlimen saya kata harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ini. Tapi kalau anda gagal untuk membuang ketaksuban anda terhadap kerajaan, hadap saja apa yang mereka berikan kepada anda, walaupun benda itu akan menyesakkan anda, menyesakkan ahli keluarga anda. Baik anda hadap soalan ini daripada saya dan pergi lantak anda ke rahmatullah. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?